Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Negeri Sembilan versus Kelantan FC, yang mana Negeri Sembilan menang 4-2 pada perlawanan ni. Itu adalah satu jumlah jaringan yang banyak dalam perlawanan ni. Dan kalau kita lihat daripada segi sistem gameplay, memang pasukan Negeri Sembilan adalah satu pasukan yang lebih teratur, lebih tersusun in term of mereka punya attacking structure, dan mereka punya defensive structure pun agak teratur. Dan kalau kita lihat kepada corak permainan yang ditunjukkan oleh Negeri Sembilan, mereka masih lagi menggunakan corak permainan yang lebih kurang sama seperti season lepas. Cumanya pada season kali ini mereka mendapatkan beberapa pemain yang betul-betul suit dengan mereka punya game plan, antaranya seperti Casagrande. Sebab apa? Sebab kita tahu pasukan Negeri Sembilan mereka bermain dalam sistem dalam penggunaan wingback dan juga lebih kepada hold up play dengan penggunaan target man. So bila mereka dapat the proper target man dan mereka juga ada the best crosser in the league untuk hantaran-hantaran tinggi juga dan juga jauh ke dalam D-box untuk supply bola, maka kita boleh lihat bagaimana mereka memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menjaringkan gol dengan penggunaan pemain-pemain yang tinggi dijadikan sebagai target man, sama ada daripada segi open play ataupun sama ada daripada segi set pieces. Yang mana kalau kita lihat set pieces sama ada free kick ataupun corner kick, mereka akan lebih more to Gulon yang dijadikan sebagai target man. Manakala daripada segi open play, mereka lebih kepada pencarian daripada Casagrande di dalam D-box. Manakala untuk pasukan Kelantan FC pula, kalau kita lihat kepada game plan mereka untuk game ni, boleh saya katakan Kelantan FC masih lagi bereksperimen, terutamanya dalam kesebelasan utama, dan bahkan pertukaran pemain pun masih lagi boleh dipertikaikan, fitness level pun masih boleh dipertikaikan. Sebab apa? Sebab baru bermain berapa minit dan jarang diturunkan, tiba-tiba bermain dah injured dan lebih awal, yang menyebabkan pertukaran pemain terpaksa dilakukan lebih awal, dan pencaturan game yang pada awalnya dah dilakukan dengan baik terpaksa berubah akibat daripada kecederaan yang dialami pada awal game. So boleh dikatakan dalam sistem Kelantan FC ni, mereka sebenarnya bermain daripada segi back 3 kembali, iaitu penggunaan Yusri, penggunaan Rontini dan juga Khalili Murga. Tetapi Kelantan mempunyai masalah yang banyak dalam sistem back 3 ni, apabila bahagian midfield mereka tak berapa nak berfungsi dengan baik, wingback mereka tak berapa fungsi dengan baik. So there is a big problem yang Kelantan perlu perbaiki untuk the next game. Sebab boleh dikatakan penggunaan back 3 ni tak beberapa bersesuaian untuk penggunaan tactical serta quality player yang mereka ada. Mungkin mereka boleh kembali kepada formation 4-3-3 ataupun formation mereka yang lepas dengan menggunakan Fazrul Amir di bahagian wide area instead of bermain lebih kepada bahagian tengah. Sebab kita tahu yang Fazrul Amir ni typical player yang memang efektif sebagai seorang winger, bukannya sebagai seorang pemain yang berada di bahagian tengah. Pergerakan dia agak terbatas sebab dia tak boleh nak bergerak, sebab selalu bahagian tengah pasukan lawan seperti Negeri Sembilan akan lebih compact. Bahkan daripada segi mereka punya corak bertahan, mereka memang akan mudahlah mengekang asalkan ataupun pergerakan dari Fazrul Amir yang agak kurang dari segi fizikal. So tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan. Apakah perkara positif yang pasukan Negeri Sembilan buat pada perlawanan ni? Yang pertama, kalau kita lihat daripada segi transisi build up play, apa yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan, mereka memang bermain dengan back 3, iaitu Gulon Nasrullah yang bermain di bahagian bawah. Tetapi apa yang menariknya dalam penggunaan back 3 ni adalah mereka akan memastikan yang Gulon akan naik untuk membentuk double pivot bersama dengan Safwan Baharudin. So bermaksud di sini Safwan dan juga Gulon akan fit dalam attacking style ataupun dalam attacking structure untuk berada berselari dengan Safwan Baharudin untuk membentuk double pivot di sini. Dan perkara di sini kalau kita lihat, apabila mereka berdua membentuk double pivot di bahagian tengah, yang membolehkan Hasbullah untuk bertindak as a number 8 dan lebih untuk efektif bagi membantu Levi Madinda yang beraksi sebagai number 10. So mereka akan ada 4 orang player di bahagian tengah secara general, dan dalam pada masa yang sama mereka akan push mereka punya wingback iaitu Philemon Ai dan juga push
Kumar yang berada di bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk naik lebih tinggi untuk cover up di kawasan wide area ataupun untuk hold the touchline. Manakala untuk Mahali Jasuli pula, dia lebih kepada penggunaan secara bebas ataupun free role, yang mana boleh dikatakan Mahali Jasuli antara player yang bagi saya man of the match lah. Jadi apabila mereka punya gerakan serangan, mereka dalam punya ball circulation, mereka progress dari satu department ke satu department, apa yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan adalah first, mereka akan cuba untuk menghantar bola ke bahagian hadapan untuk mencari Casagrande dengan penggunaan long ball ataupun mencari Gulon yang berada di bahagian tengah ataupun Levi Madinda di bahagian tengah. So pemain-pemain yang ada fizikal yang lebih baik ni, mereka akan akan sambut bola ataupun receive the ball untuk hold up gameplay lah, untuk hold up the play. Jadi apabila mereka dapat bola, mereka akan open gameplay balik kepada pemain-pemain yang berada di bahagian wingback ataupun bahagian winger untuk mereka cover up bahagian wide area. So mereka akan open game kepada bahagian wide area, maka bola dapat kat player yang bermain di bahagian wingback sama ada Filiamun Ayi, Cik Rashid, Kumar yang berada di kanan dan kiri. Bola dapat kat mereka ni akan cuba untuk cross, dan dalam pada masa yang sama Casagrande ataupun pemain-pemain di bahagian serangan ni akan terus untuk overload dan masuk ke dalam D-box bagi receive the ball daripada crosser ataupun pemain-pemain yang akan buat hantaran ni. So boleh dikatakan sistem Negeri Sembilan ni memang sistem yang direct dan mudah untuk difahami. Mereka main cover touchline, lepas tu exploit wide area, mereka cross dan mereka cuba untuk overload dalam kotak penalti, dan mereka yang paling penting mereka cuba untuk cari Casagrande bagi mendapatkan kepala Casagrande lah. Dan memang kepala Casagrande ni kalau dia dalam perebutan area duel memang dia menang lah. Kalau tengok daripada segi ketinggian, pemain-pemain Kelantan di bahagian defense memang tak ada seorang boleh challenge dia. So banyak kali lah hantaran-hantaran yang dilakukan kepada Casagrande berjaya ditemui, dan dia hampir menjaringkan gol melalui tandukan lah. Tetapi sayang, execution yang ditunjukkan oleh Casagrande untuk game ni, dia tak berhasil nak gunakan kepala dia untuk score gol, tetapi berjaya guna kepala dia untuk assist kepada Syarif Fikri. So that is a number one punya point tentang Negeri Sembilan. Yang kedua, kalau kita lihat sistem Negeri Sembilan ni, mereka juga bermain dengan open play yang baik. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, mereka ada overload numbers of player di bahagian midfield. So bila mana mereka ada free roll daripada Mahali Jasuli yang bagus dan sebagainya, so mereka boleh memberi kebebasan kepada Levi Madinda untuk berada di zon 14 ataupun bertindak as attacking midfielder dengan menggunakan kreativiti yang dia ada untuk lebih efektif dalam membentuk link up dan juga mencari pemain-pemain di hadapan. Dan kita boleh tengok memang effectively apabila Mahali dan juga Levi Madinda berada dalam kedudukannya selari di bahagian tengah, kita boleh tengok yang mereka berdua ni mampu untuk membentuk combination play yang bagus. Sekiranya Mahali pegang bola, Levi Madinda akan cuba untuk cari ruang ataupun space untuk attract pertahanan lawan follow dia. Contohnya gol yang pertama, so bila pertahanan lawan dah follow dengan dia, Mahali ada space, dia buat gol. Dan gol yang kita boleh tengok juga, gol daripada Casagrande yang terakhir, bagaimana Levi Madinda hold the game, dia tunggu Syarif Fikri, dia buat hantaran kepada Syarif Fikri di celahan centre back pasukan Kelantan, dan Syarif Fikri cari Casagrande untuk gol yang keempat bagi pasukan Negeri Sembilan. So that is number 2 punya point lah. Mereka bukan sahaja bagus daripada segi direct football, tetapi in term of open play mereka juga agak cemerlang, sebab mereka ada overload number of player dan creativity di bahagian tengah tu. Dengan adanya Mahali, mereka berjaya untuk exploit dan juga kuasai dengan lebih bagus. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang Negeri Sembilan, mereka berbahaya daripada segi set pieces, terutamanya dari segi corner kick ataupun long free kick, yang mana mereka ni memang ada the numbers of target man yang memang padu di pala lah. Yang mana kalau kita lihat, mereka boleh guna Casagrande, mereka boleh guna Gulon untuk involve berada dalam D-box ketika situasi set pieces. So pemain-pemain pihak lawan perlu untuk memastikan yang mereka lebih aware daripada segi hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain-pemain inilah. Sekiranya Gulon dan juga Casagrande adalah dalam D-box, mereka perlu halang yang orang nak buat crossing tu. Sebab apa? Sebab kalau mereka nak halang Casagrande dengan Gulon, mereka ni ada fizikal dan ketinggian, mungkin agak sukar dalam perebutan bola di udara, dan jadi mereka perlu halang pergerakan yang dilakukan oleh wingback ataupun winger pasukan Negeri Sembilan daripada melakukan cross ataupun lay off ke dalam D-box. Jadi benda tu memang perlu diperbaiki lah, perlu diberikan perhatian. Manakala untuk individu play yang boleh saya puji tentang Mahali Jasuli,
Mahali Jasuli untuk game ni memang work rate tinggi, gameplay bagus dan sebagainya. So memang Mahali antara the best player dalam padang lah. Walaupun orang kata apa dah berumur veteran, tetapi gameplay dia masih lagi menakjubkan. Memang sonok kita tengok. So Mahali mungkin ada peluang nak kena call out dengan Malaysia kembali, kita tak tahu lah kan. Tapi memang Mahali is the best lah dalam game ni. 1 gol, lepas tu involve dengan 1 assist. Memang perfect lah Mahali kan. So itu tentang Negeri Sembilan lah. Daripada segi kekurangan, mungkin mereka boleh perbaiki daripada segi defensive awareness lah. Bagaimana mereka nak compact lagi, bagaimana mereka nak pastikan yang defense department mereka communicate well, mereka tak ada area ataupun space yang terdedah untuk pasukan lawan exploit. Jadi benda tu mereka perlu perbaiki lah. Untuk pasukan Kelantan FC, ini yang saya nak cerita banyak tentang pasukan Kelantan FC. Pasukan Kelantan FC, kalau kita lihat kepada mereka punya game plan, apa kekurangan dan juga kelemahan pasukan mereka? Yang pertama, mereka cuba bermain dalam sistem 3-5-2, iaitu 2 striker di bahagian hadapan. Ismail Akinadi fit dengan Nuha Marung. Cumanya, apa kelemahan dia adalah dalam sistem 3-5-2 ni, mereka akan cuba untuk build up from the behind ataupun daripada bawah dengan penggunaan Rontini, Khalidin Boga dan juga Yusri. Tetapi apa yang perlu kita ingat, apabila nak bermain dalam sistem back 3, mereka perlu mempunyai seorang player ball playing defender yang bagus dan juga ball progressor yang bagus di bahagian tengah. Tetapi apa yang menjadi kekurangan kepada pasukan Kelantan, mereka tak ada ball playing defender BPD yang boleh untuk carry the ball ataupun untuk involve dengan build up daripada bahagian bawah. Jadi apabila mereka cuba untuk melakukan transisi daripada bahagian bawah ni, mereka tak mampu untuk bawa bola jadi lebih tinggi dan mereka tak mampu nak circulate the ball, bahkan mereka tak mampu nak progress the ball daripada defense department ke middle department pun. Dan kalau kita lihat di middle department, mereka ada Aquas, yang mana Aquas ni dia sebenarnya adalah bukannya pemain nombor 6 tulen, dia lebih kepada player yang bertindak sebagai deep lying playmaker. So banyak kali dia drop deep di kawasan defense department untuk meminta bola daripada Khalidin Boga, Rontini ataupun Yusri untuk dia progress the ball. Tetapi masalah dia, apabila dia cuba untuk progress the ball, dia tak ada support yang banyak. So dia banyak buat hantaran-hantaran jauh untuk melakukan switch play ataupun direct lebih kepada Ismail Akinade ataupun Nuha Marung. Jadi itu yang menjadi permasalahan pasukan Kelantan FC dalam pembentukan untuk bermain dalam sistem back 3. Bahkan untuk wingback pun kita boleh nampak yang wingback pasukan Kelantan pun agak tidak efektif dalam penggunaan mereka daripada segi transisi, sama ada menyerang ke daripada bertahan ke menyerang, yang mana sepatutnya Mifzal ataupun Ghaffar mereka perlu naik lebih tinggi dalam situasi menyerang untuk membantu ataupun cover up bahagian wide area. Tetapi apa yang jadi, mereka tidaklah melebihi daripada garisan tengah dan lebih kepada berada di wilayah sendiri sahaja in term of attacking structure ataupun dalam transisi ketika menyerang. Jadi benda tu juga memainkan peranan daripada mereka untuk progress the ball dan juga untuk membentuk attacking structure. Bahkan di bahagian tengah kita boleh lihat gandingan Aquas dan juga Faiz Mazlan tak mampu untuk membentuk combination play in term of untuk progress the ball untuk menyerang. Jadi benda tu agak menjadi kesukaran kepada pasukan Kelantan untuk membawa bola menjadi lebih tinggi. Bahkan untuk game ni juga Fazrul Amir diletakkan lebih kepada bahagian tengah, Bisai diletakkan di bahagian wide area. Jadi apabila diletak bahagian tengah, dia agak hilang orang kata apa kelebihan beliau untuk atasi pihak lawan dengan pace dan juga ball control yang dia ada lah. So bila dia tak boleh nak lebih kreatif ataupun tak boleh nak bertindak lebih efisien di kawasan tengah, maka gameplay dia agak orang kata apa, agak tak berapa menjadi. Walaupun pada dasarnya bagi saya dia bermain agak baik lah di bahagian tengah, dia macam dah berjaya menyesuaikan diri, yang mana kalau kita lihat banyak gerakan-gerakan di bahagian tengah dia berjaya involve untuk berada dalam di box. Tetapi apa yang kurang daripada dia, satu daripada kreativiti, bagaimana dia nak link up dengan Nuha Marung ataupun Ismail Akinade. Yang kedua adalah dari segi decision making, yang mana banyak kali decision making ataupun dia dapat bola yang berada di dalam di box, dia banyak membuat decision making yang agak merugikan seperti percubaan yang sia-sia dan sebagainya. So mungkin dia boleh improve dari segi decision making dan juga boleh improve daripada segi kreativiti untuk membentuk link up dengan pemain di bahagian serangan. Dan kalau kita lihat di bahagian serangan pula, Ismail Akinade dia lebih kepada fizikal dan kena orang swap
bola kat dia. Tetapi pemain-pemain Kelantan tak ada orang yang nak supply bola kat dia. Tetapi bila ada orang supply, dia akan menjadi satu benda yang berbahaya. Contohnya kita tengok gol kedua lah, yang mana Ghaffar hantar bola lintang kepada Ismail. Ismail ada kelebihan untuk beat Gulon dalam era duel. So that is a good thing. And sepatutnya Kelantan boleh guna benda tu untuk terus menerus supply bola kepada Ismail Yakinade. Untuk Nuha Marung, mungkin dia boleh jadi pemain nombor 10 untuk link up ataupun untuk menjadi player yang supply the ball. Tetapi boleh saya katakan dia agak senang untuk dipatahkan ataupun dijaga oleh pihak lawan. So apabila berada dalam small space ataupun tight space, dia tak boleh nak bergerak dengan terlalu bebas. So benda ni lah yang Kelantan perlu aware. Mereka perlu cari the best first 11. Mereka perlu cari the tactical that really suit ataupun yang sesuai dengan pemain-pemain untuk memastikan yang mereka boleh terus konsisten dalam every game. Sebab game-game yang lepas mereka bermain dengan back 4 konsisten, tapi tiba-tiba ubah lagi formation, ubah lagi pertukaran player yang tak bagi sebarang kesan yang positif dan sebagainya. So kena ada orang kata apa, kena ada satu tim yang tetap dah untuk fight the whole league kan. So benda tu penting lah. Jadi itu je lah. Assalamualaikum.